Assalamualaikum semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kita akan bersama kembali dengan cerita Ada Apa Dengan Ekonomi. Ya, itu adalah tajuk kita hari ini ya. Saya Aliata sebagai moderator. Kita perkenalkan seorang satu persatu ahli panel kita ya. Ahli panel yang pertama. Saya gambar ni melekat-lekat. Okay. Irfan, masih pelajar UM. Okay, Assalamualaikum semua. Kat live tak keluar ni boleh. Sabar. Dah Kita akan baca sedikit ya, sedikit tentang Irfan ataupun Irfan nak introduce sendiri. Okay, Irfan, boleh introduce yourself. Nama saya Muhammad Irfan. Saya live daripada Ceras. Itu saja. Dan masih pelajar UM. Masih pelajar UM eh? Okay. Final year ke? First year? Doing PhD, first year. Oh, first year. Okay, first year. Okay, kita akan ahli panel kita yang kedua dan yang ketiga, Muhammad Akil Amran dan juga Faris Akmal Hisham ya. Daripada dia merupakan UM alumni. Fakulti Ekonomi. Fakulti Ekonomi. Dua-dua ketiga ahli panel kita adalah orang ekonomi ya. Wow. Kita terasa sebab apa? Kita membuat podcast kali ni ya sebab apa? Berlakunya gencatan ekonomi dan berlakunya masalah ekonomi sekarang ni ya. Disebabkan kita tahulah ada masalah coronavirus yang mana kita expect pada tahun 2020 ni adalah satu ekonomi yang akan kita membangun lah. Kita tengah nak membangun. Tapi disebabkan ada masalah virus dan masalah-masalah lain. Apa status keadaan ekonomi dan itu serba sedikit lah. Tapi sebenarnya inti pati cerita Ada Apa Dengan Ekonomi adalah cerita untuk jurusan-jurusan. Maaf, moderator. Mana panel ketiga kan? Panel ketiga kita Farid Akil. Aku rasa kau salah tajuk ni. Kita bukan cerita pasal kenapa nak belajar ekonomi. Tak, itu selingan. Tak, kita cerita macam ini adalah satu masalah yang real. Kita panggil real economic problem. Dan kita semua, kenapa kita perlu belajar ekonomi? Itu dia. Untuk pelajar-pelajar yang mana baru lepasan SPM dan juga matrikulasi dan juga mana-mana diploma pun yang nak ambil ekonomi boleh masuk live ni ya. Boleh masuk live ni ataupun boleh tengok lepas ni. Cerita kenapa perlu kita ambil ekonomi ya. Okay, kita akan mula dengan ahli panel yang maybe yang pertama ke nak yang kedua ketiga ya. Okay, kita vote sikit ya. Apa soalan dia by the way? Soalan dia. Okay, first kali kenapa apa maksud ekonomi itu sendiri sebenarnya? I thought it's supposed to be soalan yang macam mudah. Ni patut sembang-sembang, janganlah ilmiah sangat. Sorry ya. Suruh diref makna. Diref makna. Allahu. Okey, tak apa. Istilah ekonomi ni mudah je, adalah memenuhi kehendak pengguna semua dengan scarcity. Scarcity adalah masalahnya barang yang tak cukup. Sebab apa? Kita tahu setiap permintaan individu adalah terlampau banyak, unlimited. Tapi dengan resource yang terhad. Itu adalah makna ekonomi lah. Nice. So apa yang menarik tentang ekonomi untuk pelajar-pelajar ataupun orang yang mahu mengambil tahu tentang ekonomi? Apa yang merasakan maybe Syekh Irfan atau Akil atau Faris tentang bestnya ekonomi ni? Siapa nak mula tu? Faris, bila dah bersuara kena mulakan dulu lah. Apa tu ekonomi? Okeylah, saya ceritalah macam mana ekonomi ni. Okey, saya cerita pengalaman saya dulu. Saya SPM tak ambil ekonomi. Saya mula ambil ekonomi masa dekat IB, International Baccalaureate. Pre-U lah, macam STP. Ambil lah 2 tahun. Dan terus masuk degree, habiskan degree. Ambil makro 1, makro 2 statistik. Jadi apa tadi soalan moderator sebelum jauh merayau? Kita tak berlari, kita berjalan kali ni sebab PKP kena jalan duduk rumah. Apa soalan tadi? Soalannya apa yang menarik tentang ekonomi Faris? Ataupun macam kita semua kadang-kadang kita tak tahu nak ambil apa kan. Tiba dah ambil ni macam
tak suka lah ekonomi. Tu kebiasaannya yang kita jumpa lah, ataupun kita tak suka lah dengan subjek ni. Sebab kita tak pernah tahu mengenali subjek yang kita ambil. Tapi bila ada benda yang macam ni, kita boleh tahulah. Maksudnya lebih terbuka untuk orang yang nak ambil ekonomi. Tak apa, saya tak Okey. tahu. Okay, cerita umum what is ekonomi yang kita ambil dapat apa kan. Okay, dia ada dua side. Satu side pekerjaan, satu lagi side kita knowledge lah, pengetahuan. Kalau saya ulas dari sudut pengetahuan dulu, jadi ekonomi adalah salah satu komponen dalam sains kemasyarakatan, sains sosial. Jadi walaupun kita ambil ekonomi, kita ingat kerja kat bank, tapi itu hanyalah salah satu sahaja detail dalam bidang sains sosial ni. Jadi ekonomi ni dia sangat berkait dengan pentadbiran, dan dia bergantung perniagaan. Dia bergantung, kalau kat Malaysia ni kena tengok universiti tu dekat mana. Kalau UM, Fakulti Ekonomi dia sangat erat lah dengan pentadbiran, sebab dia melatih untuk jadi world view ekonomi yang ada pandangan seorang pentadbir kerajaan, Contohnya pentadbir. Sebab seperti famous economist yang pernah dikeluarkan oleh Universiti Malaya. Siapa Faris? Siapa? apa? Tak dengar. Siapa lagi kalau bukan Prof. Terence Gomez? Bukan. Governor Zati Aziz. Zati Aziz. Aziz. First dekan Fakulti Ekonomi Universiti Malaya adalah Ungku Aziz. Profesor Ungku Aziz. Aziz. Kenapa kena share Kita juga? ada ramai je lagi ekonomis yang keluar daripada Ramai. Universiti Malaya. Sebab that time waktu UM tahun 70s 80s, waktu tu Universiti Malaya pun, universiti kat Malaysia pun kurang kot. That's why waktu tu like macam orang hebat semua come from Universiti Malaya. I think Salah seorang orang hebatnya masih belajar lagi, nama beliau Saudara Irfan ya. Nanti bakal berkhidmat. Okay, itu je kot. Ke nak saya sambung? Ke nak pindah ke panel lain? Soalan dia kenapa pentingnya belajar ekonomi Ya. Yes. Mungkin Saudara Irfan boleh membantu menjawab. Sebab saudara Irfan ni mula-mula dia bukan ambil ekonomi tapi tiba-tiba dia ambil ekonomi. Saya rasa dua benda kot penting. Salah ke? Ekonomi. Bukan ambil ekonomi, tiba-tiba sambung ekonomi ni. Tak, dia tak salah. Biasanya orang yang dah ambil ekonomi ni kadang dia tak pergi ke ekonomi. Dia kan tak nak ekonomi, dia pergi tempat lain. Taklah, sebab dia punya course pun related dengan ekonomi. Betul tak Saudara Irfan? Betul. Oh wow. Saya pun tak ada spesifik background dalam ekonomi, terlalu fokus dengan ekonomi. Saya punya degree dalam science actuary, master pun dalam statistik. Tak adalah spesifik sangat pun dalam ekonomi. Tapi saya rasa belajar ekonomi penting sebab first, bila you baca news boleh faham lah. Sebab ekonomi ni memang kat mana-mana ada dia punya news dia. Penggunaannya. Kalau- Macam tu Kalau for me lah, by the age of umur you 20 something, tak tahu apa itu GDP, tak tahu itu apa itu budget Malaysia, tak tahu apa itu fiscal deficit, then something wrong with you kot. I mean, I'm not talking for perspective student economy, tapi as a general, for you to get the public general knowledge lah, I think. Betul. Then tapi kalau tengok compare science student, contoh macam engineering dengan economic student, at the end of the day dalam organisation, economic student akan jadi pergi management. Engineering student ni more on technical. So macam usually technical people ni dia more dia specific kerja dia. Kalau macam economic people dia macam broad, dia tahu more. Dia tahu macam mana Pemikir lah. dia macam more than decide the company punya strategy and everything lah. Okay, mantap. Mantap. Ya, saudara Irfan. Ya, satu Okay, soalan yang saya nak bagi pandangan boleh? boleh. Silakan Encik Farid Akil. Tak perlu berdiri, duduk Bagi saja. saya lah. Bila saya belajar ekonomi ni kan, saya rasa sebelum belajar ekonomi ni, kita tak tahu pun apa sebenarnya yang berlaku dekat bisnes ekonomi. Tapi bila lepas belajar ekonomi ni, korang just bukan belajar pasal ekonomi, tapi korang belajar pasal bisnes, macam mana nak handle people, macam mana orang akan bereaksi tentang suatu keadaan. Jadi sebenarnya bila korang belajar ekonomi ni, korang akan lebih faham tentang dunia tu sendiri.
macam mana dunia berinteraksi Dengan dalam setiap komponen business, orang ramai, politik, semua tu related lah. So bagi saya ekonomi ni korang tak perlu ambil pun jurusan ekonomi. Cukup sekadar baca berita lah. mengetahui. Supaya korang faham lah apa yang terjadi tentang pasal ekonomi negara, kenapa ini boleh berlaku, politik. Semua je saling berkait lah bagi saya. Betul tak? Alright. Saya ada cadangan lepas ni. Ya, cadangan. Silakan cadang. Mungkin lepas ni boleh moderator minta ulas beberapa FAQ dalam ekonomi. Selalu orang akan tanya, kenapa kalau ekonomi tak elok, tak terbinji duit, bukan ke masalah selesai. Lepas tu kedua, apa? Tu yang paling senang lah. Lepas tu macam mana currency tu Bergerak. efek lah. Tu mungkin soalan umum lah. Mungkin siapa boleh kena. Tak apa, kita boleh ambil soalan daripada audience kot. Maybe kalau Okay, ni, audience. sekiranya ada audience ada apa-apa soalan, boleh curahkan ya di bawah komen kita di bawah tu, dan saya akan bacakan soalan-soalan ya. Okey, kita baca lah soalan-soalan. Ada soalan tapi soalan dia tak ada berkaitan dengan ekonomi lah. Dia nak cincin, dia nak cerita movie cincin. Okey. Movie Cincin ni kat Movie cincin kita dah tengok daripada 1 hingga 6 ada kat bawah. Boleh search di bawah tu. Okey. Dan ada tanya lagi, kita perlukan muka. Itu saya dah jawab. Kita ni buat podcast, bukannya cerita-cerita movie . Muka bukan kawan kau tu ke? Firdaus Rashid. Tu Luqman lah. Okey. Tak. hal rumah tangga jangan bawa dalam Okey. Okey. So kita akan move on Next. next question. Okay, question seterusnya. Apakah untuk pelajar-pelajar yang baru nak masuk ekonomi maksudnya untuk jurusan ekonomi, apa kriteria yang perlu ada pada diri untuk masuk ekonomi? Ni ada soalan, apa itu ekonomi rumah tangga? Oh, Abang Ifan minta komen sikit apa tu ekonomi rumah tangga? Okey, silakan panel yang kita yang pertama . Ekonomi rumah tangga yang pertama, duit suami adalah duit wife. Okey, Duit wife bukan duit suami. Itu itu konsep rumah tangga ya. Untuk bini-bini yang nak mencari pasangan anda, kita perlu mengambil ayat-ayat daripada saudara Irfan tadi . Okey. Kalau dah habis belajar, kita nak kerja apa Itu soalan daripada May Kaiwi . Okey, kita akan tuju kepada Akil, sahabat baik . Akil, nak kerja apa Akil? Apa? Lepas habis belajar nak kerja apa? Oh, lepas belajar nak kerja apa? Lepas Ambil ekonomi. Orik. Kerja orik. Okey. Sebenarnya saudara Mercury, ekonomi ni korang tak ada spesifik bidang pun sebenarnya kalau lepas belajar. Senang kita Dia tak ada spesifik bidang. ada, tapi Dia Untuk kau masuk bidang tu sendiri, kau kena perlu lebih knowledge pasal ekonomi. Aku rasa untuk degree level boleh masuk tapi agak susah. Betul tak? Aku rasa macam ni. Mungkin saudara Irfan boleh komen sikit. Economist is so underrated position dalam company. Some company dia letak nama analyst. Some company letak nama economist. Some company dia letak nama strategist. So basically financial analyst semuanya tu lah. So basically there's no specific economist dalam company. Contoh macam dalam bank sendiri, bank memang ada banyak analyst, banyak strategist, tapi dia juga ada economist punya position where dia look at the market punya perspektif. Tetapi kalau bukan bank, dia gunakan economist ni lain pula dia punya designation. So I think kalau orang tanya apa nak kerja kalau ambil ekonomi, banyak je boleh, you can go anywhere. And most of the company need economists for their future punya forecasting, for dia punya strategy. Betul. And even macam tadi yang mana-mana, macam-macam, you can go anywhere actually. yang telah diterangkan daripada saudara Irfan tadi, yang mengatakan orang ekonomi ni adalah orang yang buat decision making at the back. Dia buat decision making for the whole. Tapi to be a good economist, apa-apa pun you have to kena ada technical background juga. Technical analysis. Tak boleh je macam buat decision without any advice from the technical people. Contoh macam let's say if you are economist kat Petronas,
Takkanlah you nak buat decision tanpa engineer punya advice. So I think is a team combination punya work lah. I mean, it's not a one man show. Faham. Ui, sangat jelas ya. Terima kasih Saudara Irfan kerana bukan mengingatkan saya mengingatkan semua orang yang untuk mendengar live ni ya. Ya, saya sebagai moderator pun sangat kagum ya. Okey. Okey, Faris, ada soalan seterusnya kepada anda daripada Ahmad Tarmizi Mustafa ya. Boleh terangkan sedikit apa GDP maksudnya dan terms basic ekonomi yang sebagai soal layman term perlu tahu. Oh, GDP Oh, interesting. Faris, Faris? what is GDP? Faris, jangan lari Faris. Hello? Faris kat mana? Faris dah lari ke? Okey, kita buka soalan ni ya. Kita buka luas. Okey, kita kena Mana Faris? Akil. Hello, yes. Soalan dia apa, terangkan sedikit apa makna GDP tu dan term-term basic economic untuk layman term, untuk faham sedikit. Kadang-kadang kita tengok TV kan, okay, lepas berita akan side sikit pasal ekonomi, tiba-tiba keluar gambar nombor-nombor saham, keluar apa layman term. Perlu nak tahu sedikit sebanyak tentang term-term yang ada. Oh, okay. Hello. Hello. Okay, kalau GDP tu growth domestic product, betul kan? Betul. Pengeluaran. So, pengeluaran dalam negara kasar. Jadi apa kita bahasa Melayu, pengeluaran dalam negara kasar. Tu sebenarnya dia measures the economic performance of a country lah. Ini ayat Google apa ni? Tak, aku ingat. Google kalau tengok tab tu penuh Google ekonomi. GDP tu sendiri dia measures economic performance of a country lah. Tapi if you want to measure well-being of a country, GDP is not a good. Tu dah lebih lah tu. Tu lah yang term basic ekonomi lain aku tak tahu apa maksudnya. Contoh? Contohnya macam kita panggil apa ni, ekonomi menguncup, ekonomi mengembang, tiba-tiba. I love that, menguncup, mengembang. I love that. Itu dalam bahasa ekonomi. Tapi kalau dalam berita kita akan tengok ni apa meleset, kita akan tengok apa tak stabil, apa maksud-maksud tu untuk ekonomi. Seorang ahli ekonomi macam tu. Okey. Saudara Irfan tolong jawab sebagai banker. Masih pelajar UM, okey. Masih belajar ya. Saya masih belajar. Saya bukan bekerja. Okey. Apa soalan dia? GDP ke soalan tadi dah layman mengucup, mengembang. Macam tu. Apabila dia menyebut pasal ekonomi mengucup adalah bahawa kita punya production kita berkurang lah. I mean layman term dia lah. Kalau ekonomi mengembang means kita produce more. Okey, untuk minta maaf untuk mencelah. Untuk mengembang dan menguncup tu, so apa reaksi untuk sebagai orang biasa nak buat? Maksudnya kalau menguncup ni kita nak kena belanja lebih ke? Kita nak buat apa ke? Ataupun kita sama je? Kita nak living like a normal life. Macam kita belanja macam biasa, ikut kita, kemampuan kita, macam tu. Apabila ekonomi mengucup, yang pertama kita kena make sure that everyone kena spend the money supaya boost the domestic demand dalam market itself. Kalau semua orang nak save the money dalam bank, bermakna kita tak akan ada money flow dalam market tu tak ada. So that's why kita pentingnya kita duit, contoh macam duit BPN kita dapat, kita kena bagi. Kita kena spend kan duit tu. I mean it's not in term of spend usually, you just spend is like macam beli makanan. So bila you beli makanan, you support gerai-gerai. Bila you support gerai-gerai, they support supply chain of the, I mean the money akan bergerak. Dia bukannya stop at one ni. Kalau you simpan dalam bank, that's why duit tu akan stop kat situ. The circulation of money around the people ya. Yeah. Mantap daripada Saudara Irfan. Tapi untuk Saudara Faris ya, yang tak circulate the money. Okay. Tak, Faris ada problem dia punya. Faris dengar? Okay, saya baru dapat connect balik. Minta maaf tadi. Apps dia crash ya. Faris, kenapa tak circulate the money? Ni sebenarnya saya nak komen ni. Faris Sebenarnya sebagai seorang
penyimpan tegas. Okay, sebagai kita tahu Faris. Sebenarnya sebenarnya saya sebab saya ni ekonomi tapi banyak baca buku-buku pemikiran. Sebenarnya kita ada banyak bentuk-bentuk pemikiran ekonomi dalam Malaysia ni kan. Dalam dunia ni. Kalau yang circulate money ni salah satu ni macam pada modern ekonomi lah, capitalism. Tapi Jadi dia aku faham. Tapi we don't tapi aku belum pergi lagi sama. we don't discuss about the economic talk here. We discuss about what someone should do bila ekonomi teruk, bila ekonomi itu apa yang sepatutnya someone buat. Okay, what do you think, Faris? Dia ada okeylah secara makroekonominya lah sebab salah satu kita tak nak apa kalau dalam COVID-19 break the chain kan. Jadi kita tak nak break the chain of economy kan. Yes. Sebab akhirnya bila kita spend duit, orang lain dapat duit tu, orang tu boleh guna spend. Akhirnya bila duit tu bergerak, semua orang dapat rasa duit tu. Tapi kan sebenarnya aku tak tahu nak cakap apa. Tapi dia okay. What do you stand, Faris? What do you stand? we stand berbelanja lah seadanya sebab setiap orang kan ada financially, ada perbelanjaan kewangan kan, daripada tahunan ke bulanan. Kita tahu kita punya pendapatan tu dibayar bulanan ke, dibayar hari ke, dan kita kena sentiasa bersedia untuk hari-hari yang kita tak sangka. Jadi I love the point Faris, I love the point where Faris highlighted on the issue that you have to understand you punya financial background actually. Ukur baju dia badan sendiri macam tu. Yes. ya. Ukur baju. Istilah dia kalau nak Islamik kita guna perkataan wasati lah. Bersederhana. Betul. Ya. Saya setuju dapat. Apa-apa semua benda pun kena bersederhana. Tapi betul juga the point, kalau you nak spend, you have to know what limit you can go. I mean, apa cap kita. Yes, cap is important. That's why important you kena belajar ekonomi. Then kalau you belajar ekonomi, then you know what should you do? Macam tu. Yalah, what you should do. The micro itself, the macro. Saudara Ifan. Okey, ada soalan ya? Kita Saudara Ifan, boleh tolong jawab soalan Mel Khairi tu, politik dan ekonomi berkait ke? Okey, itu Boleh tak? Saya nak reply. Sangat berkait dia bos. Sebab bagi saudara Ifan. okey, saudara Ifan. Explain kan. Oh, sangat berkait. Tahu lah, for me, economic is for you to decide who's your government, government of the day. So pentingnya setiap government, contoh macam every government in this world, dia ada dia punya idea, dia punya apa panggil, idealisma dia, apa dia nak buat dalam country itself kan. So bila satu government tu perintah negara, dia akan decide what's the direction they want to go in that economic specific. Contoh masa zaman Pak La, dia banyak fokus kepada human capital. So dia see that where another 20 years or 30 years from dia punya pemerintahan tu, dia nak all this kind of talent. That's why waktu zaman Pak La, dia ramai hantar student pergi US buat biotech. Wow. So now sekarang dia boleh nampak all these biotech people yang banyak dia buat kerja lab testing the coronavirus punya 19. Wow. So this is one of Pak Lah punya idea lah, kena human capital. Kalau zaman previously Tun Abdul Razak, Tun Abdul Razak dia fokus kepada economic development rural places. Dia buat Mara, dia buat Felda. So I mean every pemimpin itself, bukan government, pemimpin itself pun dia ada dia punya economic punya teori, apa dia nak bawa. So to answer your question, 100% related. 100% related. Yeah. Bukan 100%, salah tu. 120%. Okay. For sure. Ni soalan mana ni? Okay. So, okay, next question kita akan teruskan kepada daripada mengikut ni daripada Rozaini Zainuddin dia seorang yang menghentam Irfan ni daripada tadi. Kita akan baca kan soalan dia. Mengikut Syekh Irfan setiap keputusan perlu nasihat dari expert dalam bidang tertentu. Apa pandangan Tuan Irfan terhadap satu syarikat yang melantik ahli lembaga pengarah yang tiada background terhadap bidang tersebut?
Dia boleh Apa lah, soalan Irfan. tu, Sorry. Sekali lagi. Okay, maksudnya kita I think is salah lah, obviously. I mean, obviously salah. dalam Dia when you ma- talk about corporate governance, Mhm. dia ada check and balance. Tapi kalau politician tu cakap dia to be neutral itself pun susah lah. I mean, it's quite impossible untuk be 100% neutral. Mhm. Collect. So I think corporate governance is important. That's why you have to appoint someone professional in specific area to lead the organisation. Okay. Okay, kita akan sesi soalan terakhir penghujungnya sebab apa? Lepas ni kita nak main game dah. Okay. Okay, soalan yang terakhir ya. Biasanya benda ni akan berlaku dekat mana-mana semua jurusan. Apa dia? Apa? Lepas dah ambil ni kita nak kerja apa? Alah, kan tadi soalan ni kita dah discuss. Dah discuss, tapi masalahnya ini soalan dia kita tambah sikit. Iaitu satu, tambah lagi satu iaitu masalah ni lambakan. Oh. So, More supply dan demand. yes, betul. Sebab apa? Kita dah tahu dah. Okey, kalau untuk ekonomi sendiri, berapa perlu kalau kita kata ekonomi government berapa banyak yang diperlukan. Dan tapi yang dihasilkan oleh universiti adalah dekat beratus-ratus setiap setahun kan. Saban tahun mesti ada keluaran universiti, ada intake even di UM ni lebih kurang 100 minimum. So lah. So Betul. di manakah untuk kita nak build up career? Untuk orang yang alumni dan juga masih pelajar UM, mesti anda terasa, lepas ni nak kerja mana kan? Untuk pelajar UM macam Irfan. Betul. So macam mana nak build up that career? Kalau Bagi- soalan ni ditanya oleh seorang student, definitely aku akan advise dia to develop more skill rather than focus on the, contoh macam dia buat economic punya degree for within 4 years or 2 years right. So within 2 years or 4 years ni dia kena develop skill macam programming. I mean skill demand yang demanding Python semua, let's say. Okay. I mean Let's say, sorry Encik Irfan. Disebabkan di universiti even okay, kita tanya kepada UM alumni sebab anda masih student kan. Okay, kita tanya UM alumni. Adakah anda belajar tentang programming semua? No kan? No. So Okay. how you want to catch up with that? Because Bagi saya, kalau Excel or program-program finance tu, tak ada masalah lah kalau nak catch up. Tapi lagi better kalau ada basic skill lah. Sebab kalau masuk dekat finance company, korang still akan boleh belajar. It's on learning progress. Sebab korang akan diberi training oleh company itu sendiri. Tapi lagi bagus kalau kita ada basic knowledge supaya lagi cepat tangkap. Tapi bagi aku tak ada masalah lah, sebab benda-benda yang basic knowledge tentang finance punya apps ni semua boleh belajar. Banyak kos-kos luar yang boleh ambil lah. So better lengkapkan diri dengan kos-kos yang korang rasa berguna, macam kos untuk apa ni orang cakap, financial aku lupa, analysis. IBM something like that. Yes. Kalau guna SPSS dah tak perlukan ke? SPS is so outdated. Outdated ya? Yes. Oh, okay. SPSS dah outdated dah tak belajar. Yeah, now people talk about R, talk about Python, talk pakai about, R. I mean a lot of programming kan. Programming SPS semua. like tak lah. Oh, I mean definitely UM pun kena take initiative to change. Oh, dengar tu Universiti Melaya Bagi aku kan sebenarnya UM sendiri pun kena update ya. synchronize dengan industri lah. Mhm. Tentang apa yang diorang, skill apa yang diorang nak. Sebab itu yang kita tertanya-tanya tadi. So macam mana so kita kena ada skill. Contoh untuk orang yang dah sekarang ni, kita untuk orang yang dah terkeluar, orang yang dah tak ada skill tu, how they want to survive like How me. want to survive Macam kita nak masuk meaning dengan okay, let's say kan dah corona. So untuk student-student yang baru nak grad 2020 ni, what happen, what should they do? Wah, itu sebenarnya agak susah nak jawab. So dari Irfan dia tolong jawab. Bukan, sebab dia bukan masalah tentang untuk pelajar ekonomi ya. Dia ke semua jurusan akan ada masalah ni. Susah soalan ni Itu susah sebenarnya. Itu sebenarnya lebih kepada government punya action. Government punya action ya.
Tapi pergaduhan have to be more creative lah. More kreatif. Ya, betul. Betul. Kita When- perlukan benda tu. Rather than you expect people To create help job you. for you, Ya. why not you create Your a job own. for others? Uish. Betul-betul saya sokong Ya. saudara Irfan. Tapi Siapa je kat sini pernah buat job untuk orang lain? Kok boleh kongsi ke? Sorry ya. Sabar. Tak apa. Irfan. Okey, apa Ali pandangan kot, Ali? Ali. Ali laptop pun share tu. Sorry, job saya penuh dengan staff. Sorry. okay, kita ambil soalan terakhir sebelum kita habis pukul 10 setengah jam ni. Kita dah nak ambil ni masa critical masa critical off. Okey semua. Saya keluar dulu. Okey, minta maaf. Okey, kita minta semua beri tepukan kepada Encik Faris untuk dia keluar. Kita sedikit bunyi sikit Aku dah keluar. Faris, sorry. Akil, Mr. Akil lah, kita pasang sikit lagu. Okey, Akil boleh keluar. Okey. Main lagu? Okey. Tak, orang live je yang dengar. Kalau Okey. nak jemput siapa pun boleh. Okey. Okey, kita ambil dua soalan terakhir lah daripada Mel Khairi dan juga Ibn Zain ya. Untuk dijawab. Kerja mana walau lari bidang okey je. Tapi cuba cari bidang lain cepat sebab ilmu. Okey, ni bukan soalan. Ini dia bagi macam satu pendapat dia lah. Okey. Ni soalan terakhir ya daripada Ibn Zain. Minta pandangan panel ya. Ramai yang akan hilang kerja lepas due to COVID-19. I think people prefer to save their money, not to spend. Hello? Okey. If saudara Faris pun boleh jawab ya. Saya bacakan soalan dia sekali ya. Apa soalan ni tadi? Minta pandangan panel mengenai ramai yang akan hilang kerja ya due to COVID-19, meaning sebab dengan masalah COVID-19 ni bukan masalah Malaysia ya, masalah dunia ya. And I think people prefer to save their money, not to spend it. And then apa reaction sepatutnya yang kita patut bantu and untuk memulihkan ekonomi ni? Saya jawab dulu ke? Sedari Faris, sebab dia Faris seorang alumni, kita jawab dulu. Sebab Ifan ni kita last sekali, dia masih pelajar UM. Sekarang jawapan saya sebagai korang pun cakap penyimpan tegar kan. Memang. Hello? Betul. Memang point saya pertama ialah kita kena check kita punya financially kemampuan lah. Sebab secara realistiknya kita tengok kita boleh pergi mana, jauh mana dulu, baru kita tengok macam mana kita contribute kepada ekonomi. Jadi memang kalau secara jujurnya memang semua tak terselamat lah. Sebab semua akan terjejas. Sama ada banyak ke sikit je lah. Kalau kita tak terjejas, mungkin keluarga kita terjejas, jadi kita kena bantu. Jadi begini, jadi akhirnya kita tolong dan menolong lah sesama rakan kita yang rapat-rapat lah. Betul. Kalau yang bagus boleh join NGO ke, Oh. boleh sumbang duit, yang banyak duit boleh menyumbang di NGO yang macam berperanan cari orang susah, bantu apa start up apa semua. Pun secara mikronya kalau tak boleh pergi jauh, tolonglah orang yang dekat-dekat lah. Kadang mungkin kasih RM10 ke, kasih tumpang. Kalau bantu duduk macam rumah. golongan-golongan macam ni golongan-golongan artis ataupun golongan-golongan yang dah siap kaya macam kita bantu bisnes macam Asia tu, kita tak minta balik duit daripada diorang tu. Tu saya jangan cerita duit. Tak ada duit. Sensitif. Okey, tak apa. Sebenarnya sembang ekonomi ni kita tak boleh menutup sangat. Kita kena terbuka. Terbuka. Sebab kita kena sembang masalah-masalah ni. Isu saya. Kau tiket kau burn. Tiket burn. Ali kata tak boleh return. Aku pun tak return lah. Oh ni yang pergi Endon. Ya. Oh. Okey, Jadi itu je jawapan saya lah. Jadi gerakkan secara mikro lah dulu. Secara makro ni maki kerajaan lah. So kerajaan terus berbelanja. Buang, kecilkan kabinet, jangan sampai 70 orang. Lepas tu No politik please, no politik. JLC yang latihkan politik boleh derma duit gaji dia ke untuk tabung, bantu pulihkan balik ekonomi. Itulah, tu secara orang panggil external punya usaha lah. Internalnya secara individu kita tolong orang sekeliling kita lah. Itu saya punya komen lah. Okey, saudara Ifan? Tak tahu nak komen macam ni. Sebab saudara siapa? Ibn Zain. Zain tu pun
ada point dia juga, where when people lost their job, they should have more emergency fund dalam dia punya account. Tapi when we talk about micro macam tu, tapi when we talk about macro, for you to boost domestic demand, for me you have to spend the money. Tapi like kata Paris as well, you have to know your limit, you have to know your punya background, your spend pattern, supaya at the end of the day yang kerja yang kerja tak dapat, yang something Dan like dikendong, Dikendong, diciciran. berciciran. Wish. At the end of the day, We all bayar zakat die. jangan lupa. Oi, ingat we all. Apa? Bayar zakat. Bayar zakat ya. Zakat is important for economy. Yes. Betul. Okay, guys. Okey. Untuk saya akan simpulkan ini semua. Terima kasih kepada ahli-ahli panel kita, Saudara Irfan, Saudara Akil dan juga Faris yang UM Algona dan juga masih pelajar UM. Okey. So kita akan beritahu sikit yang mana untuk pelajar-pelajar ataupun mana-mana anda yang di luar sana mahu serba sedikit tahu tentang ekonomi, tak ada masalah, dan anda sepatutnya perlu tahu tentang ekonomi itu secara layman term, macam apa yang kita perlu buat kalau berkenaan ekonomi. Contohnya di COVID-19, apa reaksi kita perlu ada dan apa yang boleh kita buat. So, setuju. Okay, Okay, guys. terima kasih semua. Ada pesanan terakhir daripada Saudara Irfan atau Saudara Faris? Selamat berpuasa untuk tahun ni. Jadikan puasa satu tempat untuk kita mengenal erti apa itu kesusahan, untuk kita lebih bertakwa, for sure, insyaAllah. Alhamdulillah. Masya Allah. Okey, kita akhiri sesi perbincangan kali ini dengan tazkirah dengan Tasbih kafarah. tasbih kifarah dan selawat. InsyaAllah. Assalamualaikum. Daripada saya, Ali Hatta.